آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kata musannif rahimahullah taala, adapun sifat ma'nawiyah itu dinamainya maratibatul asma, artinya peraturan segala nama, dan ta'ayun sani pun namanya, artinya nyata yang kedua, dan maklum yang mufassal yang diketahui bercerai, dan martabat wahidiyah dan hakikat insaniyah pun namanya, artinya yang menghakikatkan segala nafs manusia, dan tamyiz syai' an ghairihi, artinya membezakan suatu daripada lain, dan maklum subuti, artinya yang diketahui tetapnya, dan maklum ma'dum, artinya yang diketahui tidaknya, dan a'yan sabitiyah, a'yan sabitah, artinya segala yang nyata lagi tetap belum ada, dan ta'aluk ilmu dan iradah ta'aluk tanjizi qadim. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia pula ihsan dia, masih dipanjangkan umur kita, alhamdulillah. Diberi kita nikmat Islam, alhamdulillah. Dengan Islam dia beri pula limpah kurnia pula ihsan dia lagi. Allah Taala limpah kurnia kepada kita taat, jauhkan kita pada maksiat, alhamdulillah. Diberi hati sanubari, kita boleh hidup sedar pada dia, yakin ke dia, sentiasa musyahadah dengan dia, muraqabah dengan dia, menyaksi dia bahawasanya dialah ilah, dialah Rabbi, dialah Khaliqi, dialah Maliki, dialah mencipta aku, mengadakan aku, dia yang memilih aku, dia mentasarrufkan aku. Apa saja ada pada kita ni tiada lain melainkan semua limpah kurnia dia, alhamdulillah. Wajib kita ada perasaan dan hidup hati sanubari dengan Allah Ta'ala macam tu. Itulah dikatakan iman, alhamdulillah. Allah Ta'ala beri iman kat kita, diberi pula ada perasaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia ialah seabdul makhluk, dan kita ni rasa seronok bertuah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi mujur Allah Taala bagikan hati sanubari kita nak berselawat dan bersalam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, alhamdulillah. Limpah kurnia dia pula ihsan dia, beri kita dalam keadaan sihat, diberi pula taufik dan hidayat datang berjemaah, diberi pula minat penuh bersemangat untuk hadir dalam majlis yang Allah Ta'ala berikan berkat untuk insya-Allah kita menyambung pengajian daripada kitab Syarah Usul Tahqiq ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Kita nak sambung ni adalah sifat maknawiyah. Terdekat kita bicara mengenai sifat ma'ani, tu pun bukan bahas sifat ma'ani, tapi beberapa istilah yang dipaparkan oleh pengarang kita
kedudukan sifat ma'ani ini berbanding dengan zat. Nisbah sifat ma'ani yang sabit di zat Allah Ta'ala, bila sabit sifat kamalat ini kepada dia, dan dengan kelayakan dan kebolehan, kesayugiaan makhluk, macam mana kehendak dia, dan kehendak dia, apa saja kehendak dia dengan makhluk yang nama mungkinat jaizat ni, tentulah yang tu termasuk dalam skop kekuasaan dia, yang dia boleh buat apa saja kehendaknya. Dalam pada itu tentulah kehendak dia begitu terancang, teliti, menunjukkan kebijaksanaan, kesempurnaan Allah yang dialah ilah hakiki. Yang tu yang kita jumpa lepas beberapa nama dan istilah bagi sifat ma'ani ini untuk menjelaskan kedudukan sifat ma'ani ini di zat, yang memang dia bukan ain, bukan ghair dengan zat, tapi kedudukan dan kebolehan dan kelayakan, istilahnya suluhi, salahiyah, kesayugiaan, keberangkalian yang ada pada Allah Ta'ala untuk dia nak buat makhluk. Begitu kesempurnaan yang ada pada dia, yang dipanggil dengan beberapa istilah yang kita jumpa malam tadilah, yang terakhir kita baca kitab ni. Ada martabat sifat, aturan sifat yang sah tu terjemah dia martabat wahdah, ta'ayun awal, dipanggil juga syu'un zatiyah, dipanggil maklum mujmal, ta'ayun, dipanggil hakikat Muhammadiyah, dipanggil ta'ayun mujmal, ilum, ta'ayun mujmal, maklum mujmal, ta'ayun mujmal, dipanggil juga syuhudul kasrah fil wahdah, juga dipanggil syuhudul taraqi, juga dipanggil syuhudul majmu', ghayatul maram, huruful aliyat, begitu juga dipanggil darul a'lal qalbi. Dan antara yang disebut nahnu anta fihi wa anta huwa, dan al-kullu fi huwa bihi. Begitu juga itu antara yang kita jumpa lah. Baik. Jadi dengan apa yang kita nak sambung ni, dengan pengistilahan macam tu ada pada sifat ma'ani, tentulah macam mana pelajaran kita dah belajar, ma'ani ma'nawiyah ni dia ada berlazim-laziman antara isbat dan sifat dan nama yang diberi pada zat dengan sabitnya sifat tersebut. Bila sebut kudrat Allah Tuhan yang qadir, kan nama gitu kan. Yang tu teras kita belajar dalam sifat ma'ani dengan ma'nawiyah. Sabit ma'ani tentu sabit ma'nawiyah, begitu juga sabit ma'nawiyah tentu sabit ma'ani, berlaziman antara keduanya, tak boleh bernafian sama sekali. Bahkan kalau ikut sebut ma'ani pun dah sabit dah ma'nawiyah, begitu juga sebaliknya. Sebut ma'nawiyah tentulah sabit ma'ani, pasal tak boleh ternafi mana-mana satu daripada ma'ani dan ma'nawiyah. Yang melazimkan bila sebut ma'ani tentu sabit ma'nawiyah, begitu juga sebaliknya. Sebut ma'nawiyah, sabitlah ma'ani. Jadi dengan nama-nama dan istilah yang lepas kita lihat dalam sifat ma'ani, maka ni kita nak sambung. Ada pun sifat ma'nawiyah pula, dinamakan dia maratibatul asma'. Berbanding dengan sifat ma'ani, dia panggil maratibatu sifat. Kan kudrat sifat, bila Allah Ta'ala ada sifat kudrat, fahuwa qadir. Qadir tu nama, dia isim, asma', nak menunjukkan subut kudrat di zat. Jadi sifat ma'ani adalah maratibatul sifat, sifat ma'nawiyah adalah maratibatul asma'. Cuma pelajaran macam ni, dia punya istilah-istilah disebut ni dia advance sikit lah. Itu kita sebut lepas mengaji macam ni, dia ada tahap kita lah untuk nak ambil faham istilah. Macam mana pun istilah ni, dia akan mematangkan kita lagi dengan apa pembahasan dia. Apatah lagi orang-orang yang memang dapat faham benda-benda yang halus, yang sangat seni dalam bab-bab ketuhanan ni. Ada benda yang kalau orang yang dia kalau tak lalu, dia tak rasa, dia tak tempuh, dia belum kecapi
lazatnya iman dengan Allah Ta'ala, tasdik, faham dengan kaedah bahasa ni pun dah cantik dah sedap dah untuk memahamkan sesuatu ada hubungan dengan Allah Ta'ala, boleh mengagungkan Allah Ta'ala, mentakzimkan Allah Ta'ala. Kalau tak ada takzim pun dengan apa yang telah kita belajar tu, dia hadirkan siapa-siapa yang bersungguh untuk dapat macam ni, dia akan dapat rasa kelazatannya menyebut dan memahamkan istilah-istilah ni pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal dia adalah bab faham, bab rasa, bab istilahnya bab zauqi kan, bab idrak. Siapa tak dapat dia tak tahu, siapa tak rasa dia tak tahu. Macam kita faham bahasa kan, dengar orang cakap Urdu kita faham macam best. Tu lompat kita. Siapa faham? Dengar orang cakap Arab kita faham, sedap pun. Tapi kalau kita tak faham, melopong je lah. Ini nak cerita apa? Itulah sedapnya memahami bahasa, istilah. Dan kita faham pula dengan pahaman yang tepat mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Bayang no, sedap dia tu. Sedap dia tu. Jadi kalau ada susah tu, dia bukan susah apa, susah istilah. Jadi kalau orang tak pandai, kaji lama sikit lah. Kalau nak kumpul setakat ambil yang ni nama sifat, yang ni nama, aturkan lah kan? Aturkan. Kalau agak tak reti, tangguh sikit, kata yang ni aku tak faham, kena ada kematangan sikit, ngaji lama sikit, insya-Allah. Minta doa lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala fahamkan kita, insya-Allah. Jadi atas kita duduk bicaranya, ma'ani nama bagi sifat, tentulah ma'nawiyah, dia nama bagi sifat, yang ni nama bagi nak menunjukkan zat itu punya sifat. Lepas tu dipanggil yang ni maratibatus sifat, yang ma'ani dipanggil maratibatus sifat, yang ni adalah maratibatul asma. Kemudian artinya peraturan segala nama. Saya terjemah tu ya gitulah. Dan juga dipanggil ta'yun sani pun namanya. Yang lepas antara istilah ta'yun ni disebut sifat ma'ani adalah ta'yun awal. Kerana bila sabit zat, kita belajar prinsip ta'akul, ulama dah bicara bahas dah bab akal tu. Setiap zat mesti ada sifat. Dan sifat ni atas nama sifat tentulah sifat ma'ani. Nak menunjukkan sifat tu sungguh ada di zat. Bila sabit sifat ma'ani, tentu sabit ma'nawiyah. Pandang dari sudut sekuens berfikir, urutan cara berfikir ni atas jalan ta'akul saja. Allah Ta'ala tak ada pada dia bab zat, bab sifat ni dulu kemudian tak qaddam, tak akhir, muqaddam, muakhir, tak ada. Subhanallah. Tapi atas bicara sekira-kira penakkulan akal, macam ni jadi gini, sabit hak ni, sabit zat ada sifat. Tentulah sifat ma'ani ni dipanggil ta'yun awal, dan sabit ma'ani tentu sabit nama bagi zat yang ada sifat, atau dipanggil ta'yun sani. Siap? Kat tu je. Yang tu pun adalah namanya. Terjemah asal nyata yang kedua. Nyata ni apa? Nyatanya sifat ni pada kedudukan kedua. Pertama, subut sifat di zat. Yang kedua, nama yang diberi setelah subutnya sifat di zat. Itu maksud ta'yun sani. Dan maklum yang mufassal. Kalau nisbah Allah sabit ilmu dengan ilmu dia, dia tahu segala maklumat. Sabit ilmu tentulah akan inkishaf pada dia maklumat. Jadi subut ilmu yang tu maklum mujmal. Bila ilmu memang dah sabit di zat, yang tu tentulah maklum mufassal. Yang ni pun antara istilah je lah. Pasal sabitnya sifat di zat nak menunjukkan subut sifat di zat. Bila memang betul-betul diyakini sabitnya sifat di zat, tentulah bila memang sifat di zat atas kata sifat ilmu tu inkishaf, maka terkasyaflah apa maklumat yang sepatutnya subut pada Allah Ta'ala, yang wajib, jaiz dan mungkinat tu. Satu, bila dah sabit maknawiyah ni, dia bukan maklum yang mujmal, tapi
maklum yang mufassal. Terus dan seterusnya martabat wahidiyah. Kalau yang lepas disebut cuma disebut dalam bab disebut tu dalam nafsiyah rasanya. Mana sifat kerana manusia tu. Ahadiyah. Kalau dalam bab sifat nafsiyah, dia martabat zat semata-mata. Kalau zat semata-mata, dia martabat ahadiyah. Martabat la ta'ayyun. Dan martabat ghaibul ghuyub. Istilah itulah yang jumpa. Jadi bila sabit zat itu adalah martabat wahid ahadiyah, sabitnya sifat di zat, yang ni adalah martabat wahidiyah. Jadi saya sebut itulah, kalau saya ke atas pun, ke depan pun, nak telan itu kena perhati, kena tengok, kena buat satu analisa, kena tengok istilah Arab dia elok. Itulah macam mana pun, dengan apa yang dah kita lalu sekali sebut, saya sebut itulah. Kalau yang lepas dalam sifat nafsiyah, dia kata sifat nafsiyah ni adalah dia paturan zat, dia adalah paturan sifat ahadiyah, yang ni wahidiyah. Jadi ahadiyah nak menunjukkan ahad ni Allah Ta'ala sebelum campur tangan sesuatu daripada makhluk. Pandang dengan iktibar macam tu. Kalau wahidiyah ni, Allah wahid. Dan wahid isnani kan. Bukan ahad. Wahid, kalau ahad dia tak ada muqabil. Kalau wahid tu ahad. Wahid isnani. Bila wahid isnani, siapa isnani tu? Nisbah Allah Ta'ala, sabit ahadiyah dia. Bila wahidiyah nak menunjukkan nak adanya ta'alluq Allah buat ke makhluk. Tu dipanggil ta'alluq wahidiyah. Kalau nisbah Allah sebelum pandang dia buat pada makhluk, yang tu ahadiyah. Dalam sikitlah bahasa-bahasa macam tu kan. Tak ada dengar je lah. Nak kata macam mana? Saya nak sebut tu, bahasa nak support tu panjang sangat nak sebut dia. Kalau saya sebut tu, saya pun taklah ke mana sangat dalam itu, tapi tahu lah. Nak jauh lagi tu, biar dulu lah saya sebut itu lah. Kalau tahu pun tak ke mana pun. Kalau nisbah saya lah, tahap kita ni banyak benda yang kita tak rajin untuk nak sentiasa muraqabah, duk zikir, duk tafakkur, nak rasa ta'zim pada Allah Ta'ala, rasa rindu, rasa seronok, rasa kasih, rasa cinta kasih teramat sangat pasal dia bagi kat kita ni macam-macam, tak terbilang, tak terkira kan. Kalau orang bagi 200, 300 ringgit pun kita rasa sedapnya dia bagi duit banyak kita. Kalau dia bagi 3,000, 30,000 lagi rasa banyak. Allah bagi kat kita ni bukan ada ribu-ribu, tak ternilai, tak ada angka nak boh. Dia bagi jantung pun satu hal lah, bagi nyawa pun satu hal lah. Bagi mata boleh melihat, boleh telinga boleh mendengar, boleh mulut boleh bercakap. Kita belum sampai tahap zikir Allah, ingat Allah, faham ke Allah, pandang nikmat dia dengan rasa seronoknya dia beri anugerah kat kita macam tu. Sampai kita pandang tu sampai jatuh hati, cinta kasih amat, rasa tu hutang budi, gila punya tu hutang budi. Allah dia bagi kat aku, Allah. Kita tak rajin benda lagi. Saya sebut saya belum ni. Betul kan? Tak ada kan? Jatuh sebut wahidiyah, ahadiyah. Itu rasa apa? Kita nak capai faham macam tu. Terus di depan saya tu saya kata saya reti juga tu, tapi tak ke mana pun. Pasal bab macam ni dengan teori satu hal, dengan ilmu nak ambil faham dengan bahasa Arab, Arabik itu
Tapi nak lebih faham dia tu adalah dengan berapa akrab kita, yang tu kot lebih bahasanya. Berapa hampir kita, sejauh mana kerapnya kita untuk sentiasa mengingati dia, menzikirkan dia, mentakzimkan dia, dan sentiasa musyahadah dekat dia, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu duk lihat sentiasa Allah Ta'ala. Dan lihat pun bukan lihat dengan mata, lihat dengan mata hati. Istilah lihat mata hati, Allah kan jangan, maksudnya kenal siapa Allah. Bila Allah dia khalik kita makhluk, kita boleh hidup macam mana? Sentiasa dia bagi hidup kat kita. Macam mana arus elektrik sentiasa mengalir, macam itulah lampu duk sentiasa menyala. Oh Allah, Allah, la ilaha illallah. Kita tak serajin itu, kita belum sampai setahap tu. Tu yang kalau disyarahkan pun perbezaan antara ahadiyah dengan wahidiyah tu kita tak berasa sangat. Pasal nak berasa apa? Nak rasa Allah ni tunai hajat kita dengan bahasa tunai hajat, bahasa paling ringkas ulama kita sebut. Kita ni berhajat ke Allah Ta'ala, yang tu pun nak rasa berhajat pun tak rasa berhajat lagi. Macam mana nak dapat satu perasaan yang halus, yang seni, yang orang lain tak kongsi perasaan tu, melainkan kita seorang je dapat satu perasaan yang khawas, yang khusus Allah Ta'ala bagi kat kita, yang tak ada orang lain rasa tu, disebabkan mulazamahnya kita sentiasa muraqabah, zikir, hati hadir dengan Allah Ta'ala. Lagi ya, tak ada nak dapat, pasal dia bab zauqi, dia bab rasa. Yang tu kena banyak riadah, banyak latihan. Hati kena bersih, jauhkan semua penyakit-penyakit akidah, syirik, kufur, munafik, riddah, na'udzubillah. Jadi semua penyakit itu pula bukan penyakit yang kita biasa belajar dalam bab-bab fiqh, hukum-hukum apa yang dipanggil kufur, syirik, munafik, murtad, yang secara am yang kita belajar tu, tapi dengan mana yang lebih khas dengan kaedah-kaedah sufi. Baik, saya tak panjang lah tu, tapi atas istilahnya yang tu dipanggil martabat wahidiyah. Jadi sifat manawiyah ni dia martabat wahidiyah, bukan ahadiyah. Ahadiyah dia sifat nafsiyah. Pasal nafsiyah dia ghaira mu'allalatin bi'illatin. Tu nafsiyah, tu dia ahadiyah. Kalau wahidiyah dia mu'allalan bi'illatin. Bukan ilat pun atas ta'akul aja. Pasal apa? Pasal pandang sudut nisbah Allah, sabit dah sifat di zat dia. Pandang pada sudut kelayakan yang dah ada pada dia, nisbah dia nak buat makhluk sebelum dia buat makhluk. Yang tu dia bagi martabat wahidiyah. Kemudian seterusnya adalah hakikat insaniyah. Jadi bila Allah Ta'ala, bila kelayakan tu ada, tentulah dia ada kesayugian, kebolehan untuk nak membuat makhluk. Makhluk ni diistilahkan sebagai insaniyah. Siapa? Pasal dalam banyak-banyak makhluk, insanlah seafdal-afdal makhluk yang Allah Ta'ala nak bagi jadi, membanding dengan makhluk yang lain. Satu highlight kan insaniyah. Kalau ikut bukan saja insaniyah, sepatutnya hakikat makhlukiyah, tapi fokus pada insaniyah, kerana insan ni istimewa nisbah makhluk lain tak menyanggup untuk menerima amanah daripada Allah Ta'ala untuk jadi khalifah. Tapi manusia, insan menyanggup untuk jadi khalifah itu, dan yang menyanggup untuk jadi khalifah itu, kalau nisbah kita kutlah istilahnya pak sanggup aja. Tapi pada Nabi-Nabi dan Rasul khasnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memang dia menyanggupi untuk menanggung amanah itu, dan dia telah melaksanakan semua amanah-amanah tersebut, yang memang tidak ada sebarang makhluk yang lain yang menyanggup menerima amanah itu melainkan manusia, dan khasnya manusia istimewa. Dan manusia istimewa itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah insan. Satu nisbah Allah Ta'ala nak zahirkan dengan sabitnya sifat ma'ani di dia, maka ada asma' daripada maknawiyah yang nak dizahirkan besar sekali adalah hakikat insaniyah. Itu kalau pandang pada sudut itu, ulama kita dia punya faham, nak memahamkan huraian nafsiyah, salbiyah, ma'ani, manawiyah ni, ada bab yang kalau kita sendiri nak cari
tak sampai. Mereka ni dia senaraikan kat kita benda yang dia dah capai dengan hati dan perasaan hati sanubari, bahkan yang tu dah sebati dengan dia setiap detik dan saat sehari-hari. Itu perasaan yang dia dah kecapi dengan Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala ni siapa? Nisbah Allah Ta'ala pula dah bagi jadi. Yang ni pun pandang pada sudut sebelum Allah Ta'ala bagi jadi. Hakikat insaniah ni dah bagi jadi insan ni. Oh lagilah orang yang memang duduk dalam keadaan macam tu, dia memang istilahnya akan mabuk. Hanya ingat pada Allah Ta'ala pasal terlalu sangat hadir hati di atas apa pemberian yang Allah Ta'ala beri, yang mulut ni tak ada ungkapan yang boleh nak memperi dengan apa yang Allah Ta'ala kurniai. Jadi maksud hakikat insaniah tu yang menghakikatkan segala nafs manusia. Maksud nafs tu diri manusia. Hakikat insaniah, hakikat diri insan. Dan juga dipanggil juga tamyiz syai'an ghairihi. Bila ada dah maknawiyah, maka dia kemuncak untuk tamyiz, nak boleh membezakan makhluk an ghairihi. Tamyiz syai'an ghairihi, asalnya membezakan suatu daripada lainnya. Maksud lain ni apa? Nak bezakan mana makhluk, mana Allah. Sebelum Allah Ta'ala buat makhluk, Allah sah bila sabit dengan segala sifat kesempurnaan dia yang qadim azali itu, apatah lagi atas kita sebut pandang pedah penakkulan tu, subut ma'ani dengan tu ada asma' daripada maknawiyah. Tentulah istilahnya kesempurnaan tu memang sepatutnya tak boleh dinafikan sama sekali pada Allah Ta'ala. Maka pada ketika saat tu, pandang di sisi kesempurnaan tu, maka pada Allah Ta'ala memang boleh tamyiz syai' min ghairi. Dan juga dipanggil maklum subuti. Yang lepas maklum dipanggil maklum mujmal. Yang ni bukan mujmal, dah subut. Pandang pada sudut apa yang Allah Ta'ala nak jadi, dia dah nak bagi jadi. Pandang pada sudut pada ilmu Allah Ta'ala, semua dah subut azali. Memang tak diragukan sama sekali, semua tu dah sabit dalam ilmu Allah Ta'ala. Yang tu yang dia bukan mujmal tapi subuti. Bahkan dengan bahasa lain, dia maklum tafsili. Maklum tafsili. Yang tu maklum subut. Dan juga artinya diketahui yang tetap. Begitu juga nama lain dia dipanggil maklum makdum juga namanya. Apa maksudnya? Yang diketahui tidaknya. Pada masa tu juga nisbah Allah Ta'ala, kalau nisbah ilmu dia, mana yang subut maklum subuti, mana yang makdum pun maklum makdumi. Itu yang dipanggil maklum makdum masa tu. Maklum subut masa tu. Pasal apa yang subut Allah Ta'ala nak izharkan, memang dah sabit azali tanjiri qadim. Apa Allah Ta'ala nak tak izharkan, juga benda yang makdum macam tu pun dah maklum. Makdum ni tanjiri qadim. Jadi saya sebut-sebut tu, mana tak saya dengar je lah dulu kan. Saya nak sebut tu pun, satu-satu saya nak cerita pun dengar lah dulu. Tu kan. Agak-agak saya sebut ni saya faham tak? Mana kau tahu? Kalau saya tak faham, saya nak cakap macam mana? Takkan saya tak faham apa benda saya sebut. Saya faham yang saya sebut tu. Tapi saya nak sebut tu, sagi hamba bukan tak boleh faham pun. Dengar je lah dulu. Memang kaedah ilmu ni ada macam tu. Sebut je. Orang pun tak faham. Walaupun kau tak faham, kau kena faham. Ada benda yang nanti kau kena faham. Tapi kau tak faham lagi. Tapi bila faham macam mana? Boleh faham? Ya, boleh. Saya mula-mula ngaji paraid dulu. Ustaz kita ngaji paraid kan. Yang ngajar kita paraid. Paraid kita baru mengaji. Kita dengar dia sebut waris tu. Senang je dia faham. Campur lelaki perempuan macam ni, kiraan macam ni, asabah. Dia bagi senarai 10, 12 nama pewaris.
Itu yang ni dapat, yang ni tak dapat, yang ni halang ni, orang ni hijab, orang ni dapat ni hijab nuksan, ni hijab herman, yang ni dapat macam ni, kalau orang ni lelaki dapat macam ni, kalau perempuan dapat macam ni, andai macam ni. Semua dalam kepala dia. Kita dengar dia cerita apa. Memang kita tak faham ni. Tapi kita dengar dia cerita tu, dia faham tak? Kalau kita tanyalah apa-apa benda pun, kadang kita tanya apa, kita bukan faham pun. Kita tanya, tapi dia boleh jawab betul. Dia boleh agak apa punya kita punya soalan. Walaupun kita pun tahu apa, kita main tanya. Tapi dia boleh baca apa benda kita punya soalan. Oh, rupanya kau tak faham ni. Kau duk tanya macam ni, maksudnya nanti kau tunggu ngaji lama sikit. Nanti kau akan faham apa yang kau cakap. Saya cerita tu macam tu lah level dia. Jadi mula-mula ni memang ada bab mengaji ni. Dengar je dulu. Tu pun dengar je lah dulu. Kalau dengar macam ni pun faham dah, ngaji elok. Memang boleh faham sebenarnya. Cuma ada benda yang kita tak biasa dengar penjelasan tu, rasa hujan boleh faham tapi belum matang ni. Memang belum balik ni. Belum balik. Madum tidak. Baik. Yang dia dah dipanggil juga a'yan sabitah. Dipanggil juga dalam keadaan macam ni, segala apa yang Allah Ta'ala nak bagi jadi dan tak bagi jadi, bila dia dah maklum subuti dan maklum makdum, tentulah semua ain makhluk yang Allah Ta'ala nak bagi jadi ni dah sebut. Itu dipanggil a'yan sabitah. Segala yang nyata lagi tetap belum ada. A'yan yang sabitah, segala yang tetap, segala yang nyata. A'yan, ain sabitah lagi tetap. Lepas tu betul. Segala yang nyata dia lagi tetap, tapi masa ni atas kita bicara subut ma'ani dengan tu subut manawiyah di zat, masa ni belum ada lagi. Tapi a'yan ni semua dah sabitah di mana? Pada ilmu Allah Ta'ala. Jadi kita bicara apa ni? Inilah bicara sebelum Allah Ta'ala bagi jadi alam, Allah dah sabit zat dia, sabit ma'ani dia, atau kita sebut ni sabit ma'nawiyah dia. Segala sifat kesempurnaan memang sebut di zat dia. Tentulah sabit ilmu dia, dan tentulah ilmu dia inkishaf, perkara wajib, mustahil dan harus. Maksudnya apa yang nak disebut dah sebut, apa yang nak maklum, yang maklum dah memang maklum. Dan nisbah apa yang nak disebut dah sabit, tapi belum diadakan lagi. Semua tu sabit kat mana? Azali. Bahasa dia pakai azali. Sabit mana? Sabit pada ilmu Allah Ta'ala yang qadim. Bila Allah Ta'ala izharkan, yang tu atas istilahnya nanti, yang tu dipanggil tanjizi hadis. Tu yang bab-bab macam ni, dia tak dapat tidak, mesti kena mengaji istilah. Nak sebut satu-satu balik dengan bahasa asal, panjang menjela-jela. Bila sebut dengan istilah tanjizi hadis, fahamlah kita. Yang ni Allah Ta'ala meluluskan apa yang dah sabit pada ilmu dia dan iradah dia, dia bagi jadi kun fayakun. Yang tu pun kun fayakun di atas kinayah menunjukkan cepatnya, segeranya dia nak buat. Kinayah nak menunjukkan sangat pantas. Dia kata jadi, bukan perlu pada kata. Itu pun ada bab kita dah belajar lah. Dia kinayah untuk menunjukkan suratul iradah Allah Ta'ala, secepatnya kehendak Allah Ta'ala tu, kata jadi selalu. Baik. Selesai itu. Jadi apa yang kita baca itu adalah beberapa nama dan istilah di sifat maknawiyah. Adapun dan ta'aluk ilmu dan iradah, ta'aluk tanjizi qadim dan ta'aluk kudrat suluhi qadim, kepada martabat ini adapun sifat salbiah itu namanya, dinamainya sifat kesempurnaan bagi zatnya dan segala sifatnya yang maujud itu, iaitu ma'ani jua. Wallahu a'lam. Habis sikit lagi tu.
Dan ta'aluk ilmu dan iradah, ta'aluk tanjizi qadim. Yang ni kena ambil sikit istilah ni. Dia nak sebut bab ilmu dengan iradah. Apa dia ilmu iradah ni? Dua sifat daripada sifat ma'ani. Antara sifat ma'ani Allah Ta'ala, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Dia nak sebut khas ni dua. Apa dia? Ilmu dengan iradah. Antara yang kita dah belajar, Allah Ta'ala dia ilmu, dia tahu apa? Ta'aluk tempat ta'aluk. Ilmu tempat ta'aluk mana? 3. Wajibat, mustahilat, jaizat. Iradah tempat ta'aluk mana? Jadual ada kita tengok. Mungkinat. Iradat mungkinat. Iradat pada mungkinat. Baik, nisbah ilmu pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ilmu ni, kita punya akidah dengan Allah Ta'ala mesti betul sudut ni. Zat Allah, sifat Allah. Mesti sabit zat, mesti sabit sifat. Zat dia qadim, sifat, semua sifat kamalat dia adalah qadim. Mesti lah tu. Qadim kita dalam istilah ulama ahli sunnah wal jamaah, atas ambil fakta terus. Mesti jangan silap ni. Zat dia qadim, sifat dia qadim, asma' dia qadim. 3 ni qadim, lah tu tauqifi. Apa yang warid datang syarak tu ya, tak boleh nak reka-reka sendiri. Tak boleh ambil keluar daripada kocek kita buat keluar. Tu ada istilah-istilah baru terima. Keluar daripada kocek kita. Mana boleh kita reka sendiri benda tu. Dia tauqifi syarak. Jadi Allah, zat dia qadim, sifat dia qadim. Antara sifat dia qadim, ilmu. Bila sifat ilmu dia qadim, macam mana zat dia qadim, tentulah ilmu dia bukan ilmu kasbi, bukan ilmu ikhtiari, bukan ilmu yang dicari-cari, bukan ilmu yang perlu dipikir, diuji, bukan ilmu yang perlu dianalisa, dibuat satu banding beza. Subhanallah. Ilmu Allah Ta'ala kan gitu. Ilmu Allah Ta'ala ilmu yang inkishaf. Apa maksud? Nyata, terang, jelas, terbuka, terliput setiap satu. Tak ada apa yang tertinggal pada ilmu dia. Itu ilmu Allah SWT. Itu ilmu. Begitu juga iradah dia, kehendak dia. Kehendak dia juga kehendak yang dah putus, azali. Bukan dia tengok dulu apa nak buat gambarnya, lepas tu baru dia buat. Subhanallah. Kalau begitulah keadaan Allah Ta'ala, dia mengatur alam ni, maksudnya dia jahil. Maksudnya dia tergagah. Maksudnya bukan dia yang menentu. Bahkan makhluklah jadi penentu untuk Allah membuat sesuatu. Pasal dengan tengok makhluk, baru Allah Ta'ala nak buat keputusan sesuatu. Subhanallah. Tak betul, salah fahamnya tu. Wajib kita berpegang dalam masalah Allah, nisbah dia nak menentu. Semua apa yang berlaku ni tiada lain melainkan ketentuan Allah Ta'ala berlaku. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Sehingga tak ada apa yang kita nak pun nampak kehendak kita, sebenarnya dia adalah kehendak Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang ada kat kamu berupa nikmat, semua daripada Allah. Tak ada satu pun yang berlaku melainkan semua kehendak Allah. Walaupun kita tengok kadang-kadang kita buat macam ni, Allah bagi jadi macam ni. Buat macam ni, bagi jadi macam ni. Tengok atas peraturan sunnah Allah Ta'ala, dia buat macam ni. Tapi tak ada satu pun sebenarnya apa yang berlaku atas muka bumi ini melainkan semua di atas apa yang Allah Ta'ala dah sentuh. Mesti. Baik, nak faham apa nak sebut tu? Yang itulah dipanggil tanjizi qadim. Tu yang dia kata ta'aluk ilmu dan iradah. Ta'aluk tanjizi qadim. Ambil tanjizi tu. Apa dia tanjizi ni? Tanjizi ni maksudnya lulus, sempurna kan, cash kan. Mana tanjiz asal mana bahasa kita lulus lah, lulus. Lulus itu bukan lulus faiz. Lulus itu maksudnya bagi jadi, tentu. Kalau nisbah ilmu, lulus itu maksudnya dalam ilmu Allah Ta'ala. Itu nisbah ilmu. Kalau bab iradah, lulus tu maksudnya Allah Ta'ala dah memutus. Allah Ta'ala telah membuat keputusan. Begini. Bagian. Dengan nisbah apa Allah Ta'ala nak bagi jadi, akan datang. Dan keputusan itu sabit. Macam mana zat dia yang qadim, azali.
Macam itulah iradah dia azali, apa yang dia nak tentu pun adalah azali juga. Apa yang dia dah lulus azali tu, yang tidak ada permulaan, tak ada awal tu kata azali qadim. Yang itulah dipanggil tanjizi, dan tanjizi dalam bab ilmu dan bab iradah ni adalah qadim. Apa makna qadim? Azali. Maksudnya dia bukan benda baru tapi dah siap azali. Telanlah bahasa azali tu. Jadi qadim azali ni kita sebut macam ni atas menyamakan maksud azali dan qadim. Pasal kebanyakan ulama menggunakan bahasa qadim dan azali ni sama. Boleh aja beza-beza, memang ada pendapat yang tu pun. Sekali dia takut pening pada susah nak bahas. Ni kita sebut atas azali dan qadim makna sama. Jadi Allah Ta'ala ilmu dia qadim, iradah dia qadim. Dia atas qadim tu, dan tentu ilmu dia nyata dah apa nak jadi, walaupun belum ada apa-apa berlaku pun pada makhluk ni. Semuanya terang dan nyata. Bahkan bila Allah Ta'ala buat makhluk pun tak ada sedikit pun mengubahkan status nyata inkishafnya ilmu Allah Ta'ala dan iradah Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala laksanakan makhluk, tetap ilmu dia ilmu yang qadim, iradah dia iradah yang qadim, zat dia lah zat yang qadim. Tak ada apa perubahan pada sifat dia yang qadim, yang daim. Teras tu mesti faham betul. Pasal kita belajar bab akidah ni, bab ketuhanan, yang tu ni tak boleh silap. Tak boleh silap. Nak rasa dalam hati tu lain, tapi fakta ilmu mesti diambil dengan tepat. Wala yuqalu ilmuhu wa ilmuhu wala yuqalu muktasab fatba' sabilal haqqi wa turahir. Ilmu Ta'ala bukan dengan kasbi, dia uji, dia cuba baru dia tahu. Subhanallah. Allah Ta'ala tak perlu apa-apa ujian dan cubaan, semua dah nyata dalam ilmu dia. Wa indahu ummul kitab, di sisi dia ada ummul kitab. Ummul kitab ialah ilmu Allah Ta'ala azali. Ummul kitab, wa indahu ilmul kitab, wa indahu ummul kitab, ibu kitab. Ibu kitab adalah ilmu Allah Ta'ala azali. Jadi asal kita nak bicara ilmu dan iradah Allah ta'alluq tanjizi qadim namanya. Jadi yang ni kalau jadual yang saya tulis dekat whiteboard tu, yang saya kosongkan tu, saya tulis juga kan. Asalnya saya kosongkan, tapi saya tulis kat lepas tu kan. Saya tulis ujung tu ada, saya tulis cara ta'alluq, tempat ta'alluq, satu lagi jenis ta'alluq. Pergi tengok, please refer to your jadual because I wrote it for you already, so don't miss with your notes. Okay. Kalau tak ada, tengok balik. Dah tengok pula tu nak buat apa? Simbang-simbang balik. Kau faham tak? Kau faham tak? Faham tak? Kau faham tak? Faham? Sikit-sikit. Tak apalah, sikit-sikit lama-lama jadi iman kan. Lama-lama dapat tauhid. Okey, insya-Allah. Sikit-sikit. Jangan sikit-sikit lama-lama habis. Tu tak mengaji tu. Lain. Sikit-sikit lama-lama dapat tauhid. Okey. Jangan sikit-sikit lama-lama habis. Rupanya tidur. Kitab hilang. Nota entah pergi mana. Tu janganlah. Tu janganlah. Ngaji tidur. Tak datang ngaji pula. Jalan jauh-jauh balik hilang. Di mana? Suluk ke apa? Sakit perut. Baik, itu ilmu dan iradah. Dan satu lagi dipanggil ta'alluq kudrat. Okey, ta'alluq kudrat lah. Kudrat ta'alluq macam mana? Kudrat dia ta'alluq suluhi qadim kepada martabat ini. Nisbah Allah dah sabit zat dia, memang sabit zat dia yang qadim. Sabit sifat ma'ani dia. Dengan tu ada asma' bagi ma'ani dia tu yang panggil ma'nawiyah. Tak, bila sabit je ni tentulah kelayakan Allah Ta'ala nak buat makhluk. Bila kelayakan makhluk, nisbah dia nak buat makhluk dengan kudrat. Itulah istilah dia kan. Buat dengan kudrat, tentu dengan iradat, tahu dengan ilmu, melihat dengan basar, hidup dengan hayat. Macam tu bahasa-bahasa dipakailah. Dengar dengan sama, berkata-kata dengan kalam. Jadi Allah Ta'ala buat dengan kudrat. Sebelum dia buat dah ada belum makhluk?
Sebelum buat tak ada. Yang tak ada tu tak ada apa? Tak ada ain makhluk, zat makhluk. Adapun ilmu makhluk. Apa Allah Ta'ala tentu dia makhluk, dah ada belum? Itu apa? Itu ta'alluq ilmu, ta'alluq iradah. Satu ta'alluq ilmu, ta'alluq iradah, dia tanjiri kodim. Mula tu wajibat, mustahilat. Yang kodim yang tak ada lagi pun, yang tu dah ta'alluq ilmu dengan iradah. Tapi kudrat, nisbah nak bagi ada, bukan Allah ada makhluk ada. Tak ada. Adakah bila ada Allah ada makhluk? Allahu kana walam yakun syai'un mahu. Allah memang dia ada, sabit ada, subuti mana ada. Sungguh dengan mana Allah sabit maujud. Lepas tu walam yakun syai'un mahu, tak ada satu apa pun bersama dengan dia. Wa huwal ana kama alaihi kan. Sekarang ni macam mana dia dulu, macam itulah dia sekarang. Tentu Allah Ta'ala sebelum dia buat makhluk, dia bukan dalam makhluk, luar makhluk, atas makhluk, bawah makhluk. Bila dia buat makhluk pun dia tetap ada, dan dia ada tu bukan atas makhluk, bawah makhluk, dalam makhluk, atas makhluk. Tak kaitkan dia dengan makhluk, tak hubung kaitkan dia dengan makhluk. Macam mana pun nak sebut, atas kita nak bicara kudrat ni, sabit kudrat, nisbah Allah nak buat makhluk. Sebelum buat makhluk, kuasa dia nak buat tu memang ada. Tu dia panggil suluhi qadim. Kuasa Allah untuk dia nak buat makhluk, tu dia panggil suluhi qadim, bukan tanjili. Apa makna suluhi? Kelayakan. Suluhi maksudnya kelayakan. Suluhi maksudnya bila kelayakan tu qadim. Itulah suluhi qadim. Azali lagi, layak Allah Ta'ala untuk dia nak buat makhluk. Boleh? Faham? Yang kita bicara ada ma'ani, ada ma'nawiyah, yang tu min haitsut ta'akul, min haitsut tafakkur, atas urutan cara berfikir, metodologi untuk ta'akul. Kita nak cerita lagu mana? Supaya akal kita ni mantap, cara berfikir kita tu betul, sekuens akal tu menerima munasabah. Bahkan Allah Ta'ala memuji keedah orang yang berfikir dengan cara waras, betul, tepat. Pasal dia ulil nuha, ulil albab, qaumi yaqilun, qaumi yatafakkarun. Tepatlah tu macam mana sepatutnya kena fikir dan tepat, dapat tu sama, tepat. Realiti betul macam mana yang sabit pada Allah Ta'ala. Jadi asal nak sebut kuasa Allah Ta'ala ni memang dah sabit kuasa dia untuk dia buat makhluk. Bila lagi sabit ni? Azali lagi kan. Tapi masa tu dah ada pula makhluk? Belum. Tapi boleh hak dia buat. Pandang pada sudut kebolehan dia nak mengadakan ain makhluk, diri makhluk tu. Yang tu dipanggil suluhi. Berbeza yang tadi apa? Tanjiri. Apa beza suluhi tanjiri? Yang ni mesti ambil yang dia buat bodoh gitu pelajaran ni. Pasal pelajaran ni di sebelah orang pondok kena ambil faham. Orang awam tak dapat ni hal. Maksud dia orang awam. Dia nak belajar macam ni pun kadang-kadang terkebil-kebil tau. Kalau orang pondok, orang ngaji terkebil-kebil, saya nak tampar lagi hilang terkebil-kebil tu. Kenapa? Mana boleh ngaji pondok terkebil-kebil itu? Ngaji pondok dia kena steady sikit. Dia bukan orang biasa, dia orang luar biasa. Orang biasa terkebil-kebil kena tepuk sikit. Kenapa? Mana boleh? Engkau duduk ngaji tempat khas, tapi macam orang awam. Mana mau? Belajar tempat ilmu, jadi pendekar, tapi sajat. Mana mau? Duduk tempat pendekar jadi pendekar, sekurang-kurang jadi mak kilau. Keluar mak kilau lah. Ni duduk tempat ilmu perguruan, ilmu persilatan, ilmu kepakaran mempertahankan diri. Tubuh pun tak kerti. Alamak, leceh. Suluhi pun tak kenal dengan tanjiri. Jangan buat bodoh gitu. Tak boleh. Saya punya bahasa kasar sikit bahasa. Tambah hamba duduk steam ngaji tu. Sepak lagi. Tambah saya ngajar ke sambil makan saya tanya itu, hamba tak faham suluhi tanjiri, aku suluhi kat kau lagi. Oh tahu, suluh je oh tahu. Saya guna bahasa-bahasa sikit. Suluhi. Jadi nisbah Allah kelayakan dia nak buat, tapi dia tak buat lagi, tapi kelayakan tu ada pada dia, suluhi. Dan bila suluhi ni ada, itulah suluhi qadim. Boleh faham? Boleh telan bahasa tu.
Boleh. Mengaji macam ni kau tak boleh steam kau tak faham. Telaah pun belum tentu faham. Pasal dia kena dengar, dia kena ambil faham. Masa tu dengar, faham, proses terus. Yang tu suluhi. Tadi tanjizi ni apa pula? Tanjizi dia bukan suluhi. Kalau ilmu Allah Ta'ala suluhi, boleh tak? Allah Ta'ala suluhi qadim, ilmu dia tahu makhluk, boleh tak? Boleh faham tak saya tanya apa ni? Allah Ta'ala memang nyata ilmu dia tentang makhluk ke layak dia tahu makhluk? Bukan dia layak tahu makhluk ke? Bukan selayaknya dia tahu ke? Ada pula selayaknya tahu. Selayaknya tahu, dah tahu belum? Belum. Sedangkan Allah dah tahu ke belum? Bila dah tahu? Hak tu lah. Takkan ada pada ilmu dan iradah nama suluhi. Iradah tu ada bahas juga. Tapi bab ilmu, takkan ada nama ilmu Allah Ta'ala yang suluhi qadim. Ilmu mesti tanjizi qadim. Ilmu mesti tanjizi qadim. Kalau nisbah menentu, boleh je dia nak menentu sesuatu yang akan datang. Suluhi dia nak tentu. Tapi walaupun suluhi, apa yang dah tentu bukan dia baru nak tentu, tapi dah qadim, sedia tentu. Tu yang dipanggil tanjizi qadim. Tapi sah untuk kata suluhi qadim. Tapi ilmu takkan ada ilmu yang suluhi qadim. Yang ngaji hari ni lah tempat-tempat yang nak upgrade sikit, bagi ambil istilah sikit. Kalau faham macam mana? Saya mula-mula ngaji dulu memang ada benda susah saya nak faham tu. Tapi dah faham suluhi tanjizi, kita boleh pakai bahasa tu. Walaupun tak tengok kitab, kita dah boleh faham dah. Boleh sebut dah, yang ni suluhi, ni tanjizi, yang ni tak ada suluhi. Kalau suluhi tak betul. Mula-mula tu memang tak reti lah. Tapi tambah ulama kita, tutur kita dah sebut dah. Ni tang ni suluhi, yang ni tanjizi, yang ni apa, yang ni qadim, yang ni. Terang, jelas dia sebut tu. Clear. Semua dalam kepala terus, simpan. Simpan. Mula-mula nak faham memang ada sedikit kerumitan tu. Tapi kalau faham macam mana, sedapnya faham dia. Pasal apa? Jelas kita faham bab ketuhanan ni, kita kenal nisbah kesempurnaan kamalat sifat Allah Ta'ala ni, di mana skop ni tu, nak letak tu. Tak ada ragu langsung. Maksud kita iman dengan Allah Ta'ala ni mesti iman yang mufassal, tafsili, jelas. Tak ada apa-apa yang sepatutnya i'tiqad terang, jelas, muhit, liput kita punya faham tu ke Allah Ta'ala tu. Dia tak mengganggu sikit pun akidah kita nak fahamkan Allah siapa dari sudut kesempurnaan dia. Baik, jadi ta'aluk kudrat ni suluhi qadim tak mana? Pada martabat ini. Martabat mana? Martabat manawiyah ni. Ke manawiyah Allah Ta'ala sabit kudrat tak? Bila sabit kudrat, sabit zat tak? Mesti ada zat baru ada kudrat. Bila ada kudrat, Allah qadir tak? Qadir tu dia boleh tak buat makhluk mungkinat yang sekehendak dia nak buat, boleh tak? Apa kelayakan dia masa tu? Suluhi qadim. Pada martabat ni nama dia suluhi qadim. Apa maksud martabat ni suluhi qadim? Dah buat belum makhluk? Dah buat belum? Kenapa belum pula? Pasal yang ni pandang sebelum dia buat, tapi kelayakan tu memang ada pada dia. Pandang pada masa itu, ketika itu, saat tu, tahap ni, martabat ni. Yang itulah dia panggil kudrat yang suluhi qadim untuk dia nak buat makhluk. Macam mana dah tanjizi qadim pada ilmu dan iradah dia. Bila dia buat, apa pula? Bila buat bukan suluhi. Bila buat tanjizi qadim ke? Nama dia tanjizi hadis. Betul ke? Jadi tanjiz apa? Lulus, tunai. Nisbah Allah Ta'ala bagi jadi makhluk untuk mengadakan makhluk, ijadkan makhluk, idamkan makhluk, ikdamkan makhluk. Bila dia cashkan, laksanakan, dia tunaikan apa yang dalam ilmu dia dan iradah dia, yang tu tanjizi. Bila dia tunai kat makhluk, tak akan ada makhluk yang qadim. Kat makhluk je bila dia bagi jadi tanjizi hadis. Sebelum dia buat makhluk, kalau tengok kelayakan, hak tu suluhi. Pandang pada sudut dah memang tunai azali lagi ilmu dan iradah dia, hak tu tanjizi.
Dua kalimah je nak telan. Apa dia? Tanjizi suluhi. Baik, itu sikit kepada ta'alluq lah. Sikit pada ta'alluq itu. Adapun sifat salbiah itu dinamainya sifat kesempurnaan bagi zatnya, dan segala sifatnya yang maujud itu iaitu ma'ani. Yang ni pun kalau ikut dia macam buat satu kesimpulan apa yang lepas. Apa dia? Sifat salbiah dia namakan sifat kesempurnaan bagi zatnya. Dipanggil sifat kesempurnaan pasal apa? Pasal dengan adanya salbiah baru akan ada satu garis panduan untuk berjaga-jaga jangan ada salah faham dengan cara nak memahamkan zat Allah Taala. Mesti tanzihkan dia daripada awal, akhir, menyamai makhluk, berhajat pada zat, berhajat pada yang menjadikan dia berbilang sudut zat, sifat, af'al, milik dari sudut muttasil dan munfasilnya. Ada bicara itu, insyaAllah nisbah ke depan panjang umur jumpa. Ada sebahagian dah jumpa dah pun. Yang tu dia kata salbiah ni nama kesempurnaan. Lepas tu, dan segala sifat yang maujud, sifat yang memang wujudi, subuti, sungguh-ti, daripada semua sifat 20 tu, yang sifat yang betul-betul memang wujudi adalah sifat ma'ani. Patutnya berapa? Sifat ma'ani dua. Ma'ani je. Wujud apa? Wujud kan sifat ma'ani. Wujud sifat nafsiyah kan. Wujud tu pula menunjukkan ain maujud. Wujud, walaupun sebut wujud, dia bukan sifat, dia adalah zat. Yang sifat adalah memang sifat adalah sifat ma'ani. Manawiyah, dia adalah nama bagi subut sifat di zat. Itu pelajaran kita. Jadi semua perkataan ni merumuskan apa yang telah kita belajar di atas pembahagian 4 sifat 20 tu kepada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, manawiyah. Ambil satu insya-Allah. Habis. Ketahui olehmu ada pun segala sifat yang ta'ala itu hanya sifat ma'ani yang lain daripada hayat. Kerana hayat itu tiada ia ta'aluk kepada suatu jua pun, hanyalah ada hayat itu syarat mengesahkan. Khas nak sebut bab ke depan ni ta'aluk. Dan dia nak sebut ta'aluk ni nanti antara yang memang kita baru sebut saat ni, apa dia? Yang kita bagi jadual lah itu sekali lalu adalah jenis ta'aluk. Khasnya nak sebut mengenai tanjizi suluhi. Kalau hari ni sangkut, malam ni tak faham, insyaAllah dengar elok-elok boleh faham lagi. Maksudnya memang jumpa lagi bab ni. Dan memang selesai bab ni, kalau amati betul-betul, memang boleh lekat dah, boleh simpan dah apa yang dipanggil ta'aluk. Boleh cerita dah ta'aluk sebenarnya. Boleh faham dah, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi sambung kita nanti, ketahui olehmu. Nak cerita bab ta'aluk sifat ma'ani. Ada soal? Jadi kita punya pelajaran dengan nisbah asal baca, nak tengok hubung kait antara ma'nawiyah dengan ma'ani, dengan nama-nama yang telah disebut beberapa banyak nama istilah untuk menunjukkan martabat ma'ani. Begitu juga yang ni, malam ni kita tengok martabat ma'nawiyah pula dengan nama-nama ma'ani yang lepas. Kalau dulu ta'yun awal ni ta'yun sani, ini martabat sifat, ni martabatul asma'. Sekali lalu tengok yang mudah-mudah itulah, dulu mujmal ni mufassal, dulu ahadiyah ni wahidiyah, dulu maklum mujmal ni maklum maujud, maklum yang subuti dan maklum makdum. Dia ada istilah-istilah macam tu lah. Dan sedikit kepada ta'aluk tanjizi qadim, sifat iradat dan ilmu, dan ada istilah ta'aluk suluhi yang dia nak sebut dalam keadaan sifat ma'ani dah sebut di zat atas nama waktu ni, maka suluhi qadim pada iradat nak buat makhluk. Itulah kita punya perbincangan malam ni. Jadi ada istilah suluhi,
Tanjizi, ada nama Qadim, ada nama hadis. Mudah Allah Ta'ala mudahkan kita untuk faham tu. Pasal faham bab-bab macam ni, nisbah nak faham istilah, yang tu kena orang khas. Tapi nak memahamkan tauhid, apa yang sepatutnya kenal Allah, dengan tu kita mengiktiraf ni sifat kesempurnaan dia, itu wajib. Macam mana pun kan senang ambil istilah. Itulah. Kalau saya nak sebut macam mana, kalau orang yang sempurna akal mengaji bab lain boleh faham, tak dapat tidak bab ni kena mengaji. Kalau bab lain murid mengaji ABC pun dia pening, konsonan dengan vokal pun tak kenal, tak apalah, maaf tak faham mengaji bab ni. Konsonan pun dia tak faham. Yang tu nak kata apa? Dan memang dia bukan ahli ilmu, nak faham konsonan dengan vokal pun dia tak belajar. A-E-I-O-U pun dia tak tahu. Main nyorok-nyorok pun tak pernah dulu. Pernah tak main nyorok-nyorok dulu? Nyorok ke apa? Anak harimau A-E-I-O-U apa? Yang A-E-I-O-U ada kan? Itu main apa? Tak tahu? Tak tahu. Main apa main A-E-I-O-U? Tak tahu lah. Zaman dia orang ni tak tahu lah, tak ada mainan-mainan itu. Musim melarang A-E-I-O-U. Main apa tu? Ha? Main apa? Macam? Otak kayu stop. A-E-I-O-U. Ha? Kayu stop. Pakai kayu stop. Itu buat apa? Tak tahu lah, lepas tu tak tahu lah, cerita lah. Kau pun dah lupa lah main macam mana. Jantan. Takkanlah main A-E-I-O-U kan. Tak apalah, susik itu sikit. Nak cerita apa? Kalau tahap kepala otak dia lembab sampai macam tu, tak boleh nak faham. Nak belajar macam ni lagi tak payah. Tak apalah, kau tak tahu. Maaf lah. Tak taklif pun, kau nak faham. Tanjizi suluhi, penin. Kalau yang tu pun dah penin, dia kata apa? E-I-O-U pun tak tahu. Macam huruf ilat. Huruf ilat ni 3 je. Alif, waw, ya. Penin. Hak tu. Balik kampung lah. Huruf ilat tak kena. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika. Kama nawwartal arda min nur syamsika wa lan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.